Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin sejemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Baik, jadi kita tengok hadis kita pada malam ni. Kita masih lagi dalam bab as-sidq. Sidq ni maksud dia benar. Benar dalam perbuatan, benar dalam niat, benar dalam perkataan. Pendek kata, bila sebut benar ni, jiwa yang tak hipokrit lah. Dia tak hipokrit. Seperti mana perkataan dia, seperti itulah perbuatan dia. Seperti mana zahir dia, seperti itulah batin dia. Itu makna sidq, benar. Bukan maksud kita bila sebut benar ni cakap betul ya, bukan. Benar, kesemuanya benar. Baik, jadi kita berada di hadis yang kelima dalam bab ni, bab benar. Ataupun hadis yang ke-58 kalau daripada awal kitab. Daripada awal kitab, daripada bab ikhlasnya, bab sabarnya, bab taubat. Ini hadis yang ke-58. Baik, kita tengok hadis kita. Al-Khamis, hadis yang kelima dalam bab ni lah, bab benar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal. Daripada Abu Hurairah, moga Allah meridainya, qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim faqala liqaumih. Kata Nabi SAW, salah seorang nabi zaman dululah, salah seorang nabi daripada nabi-nabi Allah telah berperang. Nabi ni nama dia Yusha' bin Nun. Dalam hadis ni tuan-tuan boleh tengok huraian dia lah. Yusha' bin Nun adalah nabi, anak murid kanan Nabi Musa alaihi salam. Yusha' bin Nun nama dia. Dan Yusha' bin Nun ni lah kisah yang tuan-tuan baca dalam surah Al-Kahf ataupun surah Al-Kahfi tu kita sebut kan. Ada yang Nabi Musa berjalan dengan dia untuk cari Nabi Khadir tu. Tuan-tuan panggil Khidir, bukan Khidir, Khadir. Nabi Khadir. Nabi yang hijau kehijau-hijauan, Nabi Khadir, bukan Khidir. Banyak orang Melayu nama Khidir. Bukan Nabi Khidir, Nabi Khadir ejaan dia. Jadi dalam surah Al-Kahf tu Nabi Musa berkatakan, wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdiya huquba. Ketika mana Musa, yakni Nabi Musa alaihi salam, berkata kepada temannya, aku akan berjalan sampailah di tempat pertembungan dua lautan, yakni tempat Khadir lah. Kalau tak sampai, aku akan berjalan berkurun-kurun. Fatah tu teman Nabi Ibrahim tu, teman Nabi Musa, anak murid dia, inilah Yusha' bin Nun ni. Ini yang benda Nabi yang kita bincang ni. Sebab setelah kewafatan Nabi, mula-mula kita tahu Nabi Musa berdakwah dengan Nabi Harun kan. Nabi Harun itu abang Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Harun meninggal dulu. Setelah Nabi Harun meninggal, maka meninggal pula Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa tidak berjaya membebaskan Palestin. Nak masuk Palestin, tapi Bani Israel ni banyak perangai, tak mau masuk. Jadi Nabi Musa meninggal itu sebelum berjaya menguasai Palestin. Nabi Musa AS meninggal dunia. Jadi sebab bila Nabi Musa ajak kaum dia untuk bebaskan Palestin daripada kaum Jababirah ni, kaum yang katanya sangat kuat, sangat kukuh badan dia panggil kaum Amalik dia panggil. Kaum Amalik ni badan dia besar, tinggi 2 meter lebih. Badan memang besar. Jadi dia tak berani nak lawan.
Maka Nabi Musa AS bila ajak dia perang bebaskan Baitul Maqdis daripada kaum yang zalim ni, maka pengikut Nabi Musa kata, idhab anta wa rabbuka faqatilah. Wahai Musa, hang pergilah dengan Tuhan hang. Hang pergilah dengan Tuhan hang. Faqatilah, hang dengan Allah perang. Inna hahuna qa'idun, kami nak duduk sini ya. Ini perangai pengikut Nabi Musa tu tak memang teruk lah. Pengikut Nabi Musa AS. Jadi bila Nabi Musa ajak perang, dia pun tak mau. Sebab tu dia pun tersesat di ladang teh sepadan dengan Palestin tu. Dia pun sesat selama 40 tahun. Pasal apa? Pasal perangai dia tu. Perangai dia yang tak mau dengar cakap Nabi Musa, kerana doa Bala'am bin Ba'ura, banyak sebab lah. Jadi dia pun sesat di ladang teh selama 40 tahun. Dan ketika itulah wafatnya Nabi Harun dan Nabi Musa AS. Tak apa, pendek ceritanya, bila wafat Nabi Musa ni, dalam keadaan Baitul Maqdis belum lagi dibebaskan. Sebab kaum yang duduk dalam Baitul Maqdis tu kaum Amalik. Kaum Amalik ni masih ada, tak ramai. Ada sikit di Mesir. Ada sikit. Tapi memang dia lain sikit tuan-tuan. Dia, size dia lain sikit. Otak dia pun besar-besar. Dia tak pergi gym pun, otak dia besar-besar. Tangan dia pun besar. Tangan dia besar. Badan dia pun tinggi. Dia punya rangka pun besar agam. Memang dia agak lain lah. Kaum ni agak pupus, tapi masih ada sikit. Di Mesir tu masih ada. Jadi kita tak kenal sangat lah. Tapi kalau tuan-tuan tengok rupa dia, memang takut lah. Kalau kita nak lawan biasa dengan dia, memang dia menang lah. Dia badan dia memang fizikal dia kuat. Macam kaum Ad. Kaum Ad pun sama. Allah jadikan mereka ni besar-besar badan. Lagi besar lah. Kaum Ad ni tinggi-tinggi, lagi besar. Kaum Amalik pun macam tu. Jadi pengikut Nabi Musa ni tak berani nak pergi masuk. Tak berani nak pergi perang. Sehinggalah Nabi Musa wafat. Bila Nabi Musa alaihi salam wafat, Yusha' bin Nun ni lah yang ambil tampuk pemerintahan. Dia jadi pemimpin. Ni cerita kita nak cerita ni, Nabi SAW sebut ni, perang nak bebaskan Baitul Maqdis lah. Dan kaum Amalik ni pula kejam. Memang kejam lah. Kalau dia bunuh orang, dia kerat kepala, dia ambil tengkorak buat tempat minum air. Memang dia kejam sungguh. Kaum Amalik ni dia memang hati kering lah. Tak kesian kat orang. Jadi biasalah kalau dia minum arak dalam tengkorak orang tu, orang yang dia berbunuh. Itu yang Bani Israel ni takut sangat. Setelah Nabi Musa wafat dan mereka dihukum Allah sesat di padang teh selama 40 tahun, adalah keinsafan dalam hati mereka tu. Maka mereka ni dipimpin oleh Yusha' bin Nun alaihi salam nak bebaskan Baitul Maqdis daripada kaum yang zalim itulah, Jababirah tu. Baik. Jadi Nabi Yusha' bin Nun ni berkata pada kaumnya waktu nak bebaskan Palestin ni. Faqala qaumi, Yusha' bin Nun kata kepada kaum dia, la yatba' anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabni biha wa lam yabni biha. Janganlah mengikuti aku. Jangan sama sekali mengikuti aku, bersama dengan aku, seorang lelaki yang memiliki kemaluan wanita. Bud'u imra'atin ni kemaluan wanita lah. Maksud dia apa? Dia baru kahwin. Baru kahwin dan dia belum lagi sempat nak bermalam dengan isteri dia. Jadi Nabi Yusha' bin Nun kata, siapa yang baru kahwin dan dia ni teringin nak bermalam dengan isteri dia, nak duduk bersama lah, bermalam bersama, malam pertama lah, walam yabni biha, tapi belum lagi bermalam bersama. Makna dia apa? Baru kahwin, tak sempat lagi bermalam bersama, tak sempat lagi tidur sekali lah. Nabi Yusha' bin Nun kata, jangan ikut. Maksud dia apa? Nabi Yusha' bin Nun bagi kelonggaran lah. Ini kelonggaran yang Nabi Yusha' bin Nun bagi. Lagi satu, pertama kelonggaran. Yang kedua, takut orang lagu ni lemah semangat. Betul tak? Dia ingat benda belakang tu. Bila berperang, dia ingat belakang tu. Nabi SAW pun sama tuan-tuan. Nabi SAW juga, Nabi juga bagi kebenaran. Tapi sahabat Nabi dia tetap nak pergi. Macam cerita Julaibib. Saya dengar nama Julaibib kan. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Julaibib ni seorang sahabat Nabi yang damim. Damim ni kita kata rupa dia ni tak handsome lah tuan-tuan. Rupa dia ni lain pada orang sikit. Kan ada orang kadang muka lain sikit pada orang, tak handsome lah. Dengan hitam legamnya, dengan hidung kembangnya, dengan mata dia tak cantiknya. Damim Arab panggil.
Muka bahasa kita hodoh lah. Bahasa kita tu hodoh lah. Tapi kasar sangat kita kata tak handsome lah. Sama lah tuan-tuan. Jadi dia ni Damim Julaibib. Dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia nak kahwin. Tapi tak ada siapa nak bagi dia kahwin. Yang pertama, dia miskin. Miskin tak ada apa. Mai daripada Arab pegunungan apa? Di gunung-gunung, kawasan pegunungan. Kemudian wajah dia pun kita tengok pun tak apa sedap lah. Muka dia tu lain pada orang biasa. Damam mahal panggil. Jadi disebabkan bila dia masuk Islam dan dia teringin kahwin, maka dia mengadu pada Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, kenapalah sahabat yang berada di sekelilingmu tak ada siapa pun yang teringin jadikan aku ni menantu, kahwinkan dia lah. Kemudian dia kata kat Nabi SAW, wajah aku yang tak handsome ni bukanlah kerana dosa aku. Wajahku yang lagu ni kerana hadza khalaqani Allah. Inilah wajah yang Allah jadikan macam ni lah. Bukan salah aku kata. Wajah aku macam ni, Allah akan jadikan aku lagi ni. Nabi SAW bila dengar dia sebut lagu tu, Nabi sedih lah. Nabi sedih sangat. Kemudian Nabi SAW kata, pergi rumah fulan. Nabi kenal ada suatu orang fulan, dia ada anak yang sangat cantik, anak perempuan. Nabi kata, izhab ila baiti fulan, pergi rumah fulan bin fulan. Kemudian hang katakan pada ayah dia, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zawwajani ibnatak. Bagi tahu ke ayah dia, kata Nabi telah menikahkan aku dengan anak perempuan kamu. Nabi ingin menikahkan aku dengan anak perempuan kamu. Dia pun seronok lah tuan-tuan. Yalah, dapat kahwin kan, orang nak kahwin. Jadi dia pun pergi rumah lelaki tu dan dia bagi salam dan dia pun bagi tahu. Dia kata Nabi berkeinginan nak menikahkan aku dengan anak perempuan kamu. Laki ni marah lah tuan-tuan. Marah lah dengan rupa tak ada, dengan miskinnya. Laki ni halau dia. Sebagai riwayat kata kena perambat dengan pedang lagi. Laki dia tak mau sungguh, kan nak jadi menantu aku. Maka dia pun pergi pada Nabi SAW dan dia mengadu pada Nabi SAW. Masa dia jumpa laki ni, anak laki ni lah, anak perempuan laki ni yang halau dia ni, anak perempuan dia dengar yang Julaibib kata Nabi nak menikahkan aku dengan anakmu. Maka anak perempuan laki ni tegur ayah dia, wahai ayah, kalaulah ini keinginan Nabi SAW, saya redha. Iman tinggi lah tuan-tuan, walaupun rupa tak ada, harta tak ada. Tapi anak perempuan dia kata apa? Hadza raqabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau anta ana radin biha. Kalau kau tak redha padanya, ana radiyatun bihi. Kalau kau wahai ayah tak redha dengan dia, aku sebagai anak aku redha dia jadi suami aku. Sebab ini keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni iman tuan-tuan, iman. Maka bapa dia pun tersedaklah bila anak dia tegur. Tak takut ke nanti diturunkan wahyu bagi tahu apa yang ayah buat pada dia. Maka ayah dia pun pergi masjid Nabi nak minta maaf pada Nabi SAW. Maka Nabi pun menegur ayah dia lah. Dan ayah dia pun kata, saya setujulah menikahkan Julaibib ni dengan anak perempuan dia. Anak dia setuju. Jadi tuan-tuan, bila nak kahwin, duit pula tak ada. Duit tak ada, nak kahwin duit tak ada. Maka Nabi SAW berkata pada sahabat dia, Osman, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ali, kumpullah duit, bantu dia. Dapatlah dalam 600 dirham. 600 dirham. Dalam dapat 600 dirham ni tuan-tuan, untuk apa? Untuk dia kahwin dan beli persiapan malam pertama. Dia kahwin lah. Dan perempuan ni antara orang perempuan yang paling cantik pada zaman Nabi SAW. Antara perempuan yang paling cantik yang ada pada zaman Nabi. Arab ni memang cantik lah. Saya mengaji di Qatar. Bagi saya, definisi kecantikan tu memang ada pada Arab lah. Kalau tuan-tuan nak kata hidung tinggi, Arab hidung tinggi. Mata Arab dia besar sikit. Bulu kening dia lentik. Kulit dia putih kemerahan. Cantik lah tuan-tuan. Saya duduk di Qatar tu tengok, kalau jalan 10 tu, 10-10 cantik, ataupun 8-9 tu cantik lah. Sebab mereka asalnya begitulah. Kulit putih kemerahan,
Mata depa, hidung depa dia macam tak macam Korea. Korea hidung dia tinggi tapi boleh buat sangkut baju tuan-tuan. Dia tak normal dia punya tinggi tu. Tuan-tuan tengok pada tepi dia lain sikit, tak cantik sangatlah. Tapi Arab ni bagi siapa definisi kecantikan ada pada Arab. Jadi tuan-tuan, dia memang cantik ya. Tak apalah. Maka dapat himpun duit, dapatlah 600 dirham. Dapat 600 dirham. Maka ketika mana keluar ke pasar tu, dah kahwin tu, keluar ke pasar, nak beli perkakas rumah dia lah. 600 dirham tu dia bawa duit tu nak beli perkakas rumah dia. Sebab dia tak ada apa untuk dia bersama dengan isteri dia, yang saya sebut antara yang paling cantik sekali. Jadi tuan-tuan, sampai di pasar tu, maka adalah seruan, ya khairallah irkabi, wahai pasukan berkuda Allah, majulah. Maksud dia ada seruan jihad. Maksudnya ada seruan jihad. Dia dengar seruan jihad di jalan Allah, dia lupa bini dia yang lawa tu. Duit 600 dirham, patutnya dia beli perkakas rumah untuk malam ni dengan isteri dia. Dia pergi beli baju perang. Dia pergi beli baju perang dengan kuda perang. Nabi SAW tak izin. Nabi SAW bila nak pergi perang tu, Nabi perasan dia, Nabi nak tegur dia supaya Nabi izinkan dia duduk dengan isteri dia. Tapi bila Nabi pergi dekat dia, dia ubah tempat. Dia takut Nabi kata, hang tak payahlah perang, kita kalau boleh yang tu lah kita nak. Betul tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, bila Nabi mai ke belah kanan, dia pergi ke belah kiri. Dia takut Nabi kata, hang tak ikut lah. Nabi bagi kelonggaran pada dia. Bila Nabi mai belah kanan, dia pergi belah kiri. Jadi Nabi SAW perasan, bukan tak perasan, tapi Nabi senyum saja. Tahu dia pilih benda yang lebih hebat. Tak apalah, jadilah perang. Perang. Habis perang, Nabi cari dia dulu. Pasal dia yang nak kahwin sangat tu. Kahwin pula, bini dah lawa sangat lah. Rupanya dah mati syahid. Maka Nabi SAW ambil dia letak atas riba Nabi. Dan Nabi sedih lah, Nabi nangis. Kemudian Nabi SAW kata, innahu ma'i fil jannah, dia bersama aku dalam syurga. Jadi tuan-tuan, ceritanya itulah orang yang hebat lah. Bagi saya hebat lah. Jiwa dia, apa ya, iman itu mengatasi kepentingan diri dan nafsu dia. Dan dia dikebumikan. Nama dia Julaibib. Kemudian yang perempuan tadi tu, yang sanggup terima laki yang miskin, laki yang muka tak handsome, orang pun tak berkenan ni. Tapi Nabi tahu, Nabi dengar cerita yang dia kata pada ayah dia, kalau ayah tak redha dengan dia, saya redha dengan dia. Kerana ini keinginan Nabi SAW. Maka Nabi berdoa pada dia. Nabi kata pada ayah dia, barakallahu laka fi ibnatika, moga Allah berkati kamu pada anak perempuan kamu. Yang tu, yang redha tu. Kemudian wa maliha, dan harta dia. Dialah sahabat perempuan, sahabiah kita panggil. Sahabiah ni sahabat perempuan yang paling panjang umur dia dan yang paling banyak harta dia. Nabi doa pada dia. Tapi saya nak ceritanya apa? Nabi bagi kelonggaran. Kalau kita dapat kelonggaran ke macam mana tuan-tuan? Tidur malam pertama dulu ke macam mana? Kalau kita lah tuan-tuan. Kita tengoklah diri kita lah tuan-tuan, takat mana iman kita. Jadi tuan-tuan, yang ni pun sama. Nabi Yushab bin Nun bagi kelonggaran. Nabi Yushab bin Nun kata, siapa yang baru kahwin, ni bahasa lapik lah, siapa yang memiliki kemaluan wanita, dia nak bersama dengan dia tapi dia belum bersama. Yang ni baru kahwin, tak dan tidur sekali, tak apa, tak perlu ikut. Ini Nabi bagi kelonggaran. Ataupun sama jugalah, takut nanti perang semangat tak kuat, betul tak, teringat bini yang baru nikah tu. Baik, itu yang pertama. Yang kemudian kata Nabi Yushab bin Nun lagi, wala ahadun bana buyutan walam yarfa' suqufaha, dan orang yang membina rumah sedangkan belum lagi menyiapkan bumbungnya. Buat rumah, bumbung belum siap. Orang yang buat rumah tu belum siap, tak payah ikutlah. Dia bagi kelonggaran, tak apalah, settle rumah dulu lah. Nanti duk perang ni dia fikir rumah pun tak siap lagi, tak padan nak mati kot. Takut terfikir lagu tu pula.
Jadi bagi kelonggaran sama orang yang sedang membuat rumah dan rumah belum siap, tak perlulah ikut. Kemudian wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha. Dan orang yang mana membeli kambing yang sedang bunting. Sedang apa? Sedang mengandung lah, bunting. Bunting yang nak beranak dah, lagi berapa hari nak beranak, bunting tua kan yang panggil. Ataupun unta betina yang sedang bunting, yang hampir-hampir apa? Beranak lah. Kemudian wahwa yantadhiru auladaha, sedangkan dia sedang menunggu anak daripada kambing dan unta tu. Jadi yang ni pun tak payah ikut lah, tunggulah kambing dengan anak kambing dengan anak unta tu. Ni kelonggaran yang Nabi Yusha'b bin Nun bagi. Sama juga Nabi Yusha'b bin Nun tak mau nanti ganggu dalam barisan kan. Dalam barisan ada tentera yang lemah semangat dia. Baik. Kemudian tuan-tuan, kalau sahabat Nabi tuan-tuan, Nabi bagi kelonggaran macam ni pun, sahabat Nabi kalau dia tak mau, dia nak pergi perang. Tapi Nabi Yusha'b bin Nun saya dah sebut, tidak ada sahabat Nabi yang sesebaik sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik manusia telah para Nabi dengan Rasul sahabat Nabi SAW. Jauh tuan-tuan. Wali, panggillah wali apa pun, kutub mutasarrif, tak sebanding dengan seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Pengikut yang paling ramai masuk syurga setelah pengikut Nabi SAW, pengikut Nabi Musa. Tapi tuan tengok perangai pengikut kaum Nabi Musa lagu mana perangai dia. Nabi Musa ajak perang pun tak mau, betul tak? Sahabat Nabi yang terbaik sahabat Nabi Muhammad SAW. Pasal apa? Sahabat Nabi Muhammad yang didik adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau tuan tanya orang Yahudi, siapakah orang terbaik, dia kata pengikut Nabi Musa. Dia tak sebab dia pun Nabi Musa, ataupun sahabat-sahabat Nabi Yaqub, ataupun sahabat-sahabat Nabi Isa. Kalau orang Islam tuan-tuan, pengikut yang terbaik adalah, kalau orang ni lah, orang Islam, pengikut terbaik adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Itulah manusia yang terbaik setelah para Nabi dan Rasul. Itulah sebesar-besar wali tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya bagi contoh macam Sayyidina Ali radhiyallahu an, Nabi bagi kelonggaran. Tadi Julaibib, Sayyidina Ali, Nabi bagi kelonggaran, tak perlu ikut dalam perang Tabuk. Tolong jaga isteri Nabi, takut diganggu oleh golongan munafik. Sayyidina Ali kejar Nabi SAW, pergi kejar Nabi SAW. Takkanlah Nabi pergi perang tinggal aku dengan anak-anak dan perempuan. Dia nak perang. Sahabat Nabi punya semangat tuan-tuan. Baik, jadi nak cerita sahabat Nabi, nak banding dengan pengikut Nabi Musa, nak banding dengan pengikut Yusha'b bin Nun, oh jauh lah. Sahabat Nabi jauh lebih afdal. Baik tuan, kemudian fadana minal qaryah, maka dia pun perang, makin menang. Fadana minal qaryah, dan dia dekat dengan satu kampung. Dalam mana ni? Dalam Palestin lah. Salat al-asri aw qariban min dhalik. Bila dia sampai satu kampung ni, dia perang menang, dia ke dalam lagi, perang menang, maju lagi. Bila sampai satu kampung ni, masa ni semayang asar nak habis. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, umat terdahulu semayang dia berapa waktu? Masa kuliah Isra Mi'raj tu ada, kita buat Isra Mi'raj pernah kan? Saya tak ingat pernah buat. Semayang umat terdahulu berapa waktu? 2. Subuh 2 rakaat, asar 2 rakaat. Mereka hanya semayang sehari semalam 2 waktu sahaja. Jadi berapa rakaat semua? 4. Kita berapa waktu tuan-tuan? Kita berapa waktu? 5. Berapa rakaat? 17. Jauh beza tak? Pasal apa yang kita banyak sangat? Tuan-tuan, sebab kita umat yang terbaik. Kita umat yang terbaik, dan kita lah umat yang paling ramai yang masuk syurga. Berkat semayang banyak itulah kita paling ramai yang masuk syurga. Berkat semayang banyak itulah kita umat yang terbaik. Tuan-tuan tahu, nak masuk syurga nanti, ahli syurga yang nak masuk syurga, standby nak masuk syurga ni, depan sekali Nabi Muhammad SAW, dia ada berapa sah semua? Bukan sah masjid kampung tua. Masjid kampung tua satu sah apa? Pernah kira? Satu sah 20. 20. Kalau masjid tinggi banyak lagi lah, lagi panjang. Masjid negara panjang. Ini bukan sah masjid, ini sah padang mahsyar. Boleh jadi satu sah tu bilion, 10 bilion, trilion, sektilion, wallahu alam, quadrillion,
Sebab ini pada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Yang nak masuk syurga nanti tu, depan sekali Nabi Muhammad SAW. Sebab pintu syurga tak akan dibuka melainkan untuk Nabi SAW. Lepas Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, terus 10 al-Mubashirin Nabil Jannah tu. Kemudian dia ikut saf. Tuan-tuan tahu daripada 120 saf ni, 80 saf min hadhil ummah. 80 saf daripada saf 1, 2, 3, 4 sampai 80 daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya ramai tu, lebih separuh kita gongka. Bukan saja-saja semayang banyak ni, kita meninggalkan umat-umat yang lain dari segi darjat dan kedudukan. 80 sah tu. Lagi 40, kan ni 120. Lagi 40 min sa'iril umam, daripada umat-umat yang terdahulu. Maksudnya daripada umat terdahulu lah. Umat Nabi Ibrahim, yang umat Nabi Nuh, yang umat Nabi Isa, yang umat Nabi Musa, yang daripada duduk belakang tu. Duduk belakang. Dan kita pula daripada saf 1, siapa yang paling baik? Saf pertama. Siapa yang kurang sikit? Saf nombor 2. Kurang lagi saf 3, 4. Yang paling last sekali saf yang ke-80. Agak-agak kita ni saf apa tuan-tuan? Semayang pun tak mau duduk depan. Sila. Apa? Saf mai ke depan bukan bagi sila. Sila ni belakang imam boleh lah sila. Betul tak? Takut silap orang tu nak ganti imam. Tapi banyak ya kita kan, bila semayang sila suruh orang ke depan. Makruh hukum dia, suruh orang ke depan. Kita pergilah ke depan, dia nak belakang imam. Betul tak? Bagi imam kita bagilah orang-orang yang boleh ganti imam lah. Baik. Jadi tuan-tuan, dia nak waktu asar. Bila nak sampai waktu asar, nak habis asar, nak habis ni, faqala lisyams, maka Nabi Yusha' bin Nun dia tengok matahari dan dia bercakap dengan matahari. Ni mukjizat dia lah. Nabi Yusha' bin Nun dia bercakap dengan matahari. Apa kata Nabi Yusha' bin Nun? Innaki ma'murah wa ana ma'mur. Kata Nabi Yusha' bin Nun pada matahari, wahai matahari, engkau diperintahkan oleh Allah. Yang ni apa? Dia Nabi matahari ni dia sebenarnya bukan matahari yang keliling kita. Kita yang keliling matahari. Tapi dalam sudut pandang kita, matahari tu yang bergerak. Betul tak? Dalam sudut pandang kita lah. Dalam sudut pandang kita tengok matahari terbit dan matahari terbenam. Itu yang kita sebut matahari terbit. Dari segi bahasa pun salah sebenarnya. Sebab matahari tak pernah terbit. Matahari duduk kat situ ya. Cuma dia bergerak kan. Sebenarnya matahari ni dia bergerak, dia keliling bintang yang lebih besar, bintang Vega. Tapi bila ada matahari, tuan-tuan tahulah ada Uranusnya, ada Mushtarinya, ada Zuhalnya, ada buminya. Pasti kita akan ikut matahari kerana graviti matahari tu. Boleh lah. Jadi kenapa jadi malam siang? Kerana peredaran bumi kan, dia berputar. Peredaran bumi dia berputar di atas paksinya. Jadi jadilah siang dan malam. Bila dia berputar, kita yang duduk di dunia ni, kita nampak matahari terbit dan matahari terbenam. Matahari terbit itu dari sudut pandang kita. Boleh lah. Matahari terbenam juga dari sudut pandang mata kita. Tapi hakikatnya bumi yang keliling di atas paksinya. Tapi matahari ini diperintahkan oleh Allah ya. Dalam Quran sebut wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari bergerak apa? Limustaqarril laha, pada tempat dia yang ditetapkan. Itu ketetapan Allah. Dia ikut perintah Allah. Yang ni matahari dia berapa? Dia sedang mengelilingi bintang Vega yang lebih besar. Masa dia keliling bintang Vega tu, kita bumi apa semua bergerak sekali dengan dia. Dalam masa kita bergerak dengan matahari tu, kita sedang keliling matahari. Boleh lah. Itu dia. Kemudian tuan-tuan, jadi kata Nabi Yusha' bin Nun, innaki ma'murah, kamu diperintah oleh Allah. Kemudian wa ana ma'mur, saya juga diperintah oleh Allah. Allahumma bisha alaina, ya Allah tahanlah matahari. Ya Allah tahanlah matahari. Maksudnya bumi masa tu berhenti berputar. Betul tak? Bila bumi berputar, maka matahari dalam sudut pandang kita dia tak terbenam. Bumi berhenti berputar masa tu. Allahumma bisha alaina, ya Allah tahanlah matahari. Matahari tu tertahan. Sebab apa? Sebab nak semayang sebelum habis waktu. Semangat nak semayang, takut terlepas waktu, minta tahan matahari. Fahu bisat hatta fatahallahu alaihi, maka Allah Ta'ala tahan matahari.
Dalam pandangan kita lah, matahari itu Allah Ta'ala tahan. Tapi realitinya bumi itu yang tak bergerak. Bumi itu tak bergerak sehingga matahari tertahan dalam pandangan kita. Kemudian tuan-tuan, Allahumma bisha alaina. Kemudian ditahan matahari itu tak bergerak sampailah menang. Perang sampai kalahlah kaum Amaliq tu. Amaliqah tu kalah. Jadi bila dah kalah, barulah depa semayang asar. Dan depa boleh semayang masa tu matahari belum terbenam. Tapi asar depa berapa rakaat? 2. Subuh pun 2. Baik. Sonok tuan-tuan kena semayang lagu tuan-tuan. Kuranglah darjat tuan-tuan. Tapi tuan-tuan percayalah tuan-tuan, kalau semayang lagu tu, kalau jenis kaki tak semayang ni, tak semayang juga. Betul tak tuan-tuan? Tak semayang juga. Kalau iya pun tuan-tuan, berapa ramai orang yang dia tak semayang langsung, subuh pun tak semayang. Betul tak? Kok-koklah dia nak semayang subuh ke, dia semayang asar ke, habuk pun dia tak semayang. Koklah semayang 4 rakaat yang macam kaum terdahulu ke. Habuk pun dia tak semayang. Kalau mamai kaki tuang semayang ni, semua dia tak semayang. Tak kira lah tuan-tuan, banyak mana pun. Kemudian tuan-tuan, bila dah menang, fajam al-ghanaima fajaat, maka diperkumpul harta rampasan perang. Sebab umat terdahulu tak boleh makan harta rampasan perang. Bila perang, kita dapat harta rampasan perang, undang hukum Allah untuk harta rampasan perang ni tidak boleh dimakan, tidak boleh diambil. Untuk umat terdahulu punya hukum. Fajaat, maka datanglah bila dia dah kumpul harta rampasan perang banyak ni, dengan emas, perak, intan, berlian, macam-macam ada. Sebab ni kaum ni kaya, hebat. Fajaat ya'ni nar litakulaha falam tat'amha, maka datang api. Ni cara umat terdahulu tuan-tuan. Bila diperkumpul harta rampasan perang, akan datang api. Api ni mai menjalar. Mai pada mana tak tahu. Api dia mai. Dan api ni akan telan semua harta rampasan perang tu. Api ni dia akan berjalan dan dia akan makan semua harta rampasan perang. Itulah yang berlaku untuk harta rampasan perang dulu-dulu. Itu cara dia. Sebab harta ni daripada harta orang kafir, kemudian Allah haramkan bagi orang Islam. Jadi api ni datang, ni macam benda kalau kita tengok sekarang ajaib lah. Api ni Allah Ta'ala utus daripada mana, datang dan dia makan semua harta rampasan perang tu. Kemudian falam tat'amha, tapi kali ni dia pelik sikit. Selalunya api ni datang, dia makan semua harta rampasan perang, hilang tu semua. Api ni main telan semua. Tapi kali ni api ni mai, dia pergi ke harta rampasan perang tu, dia patah balik. Api tu tak makan harta rampasan perang tu. Dia pelik. Selalu api ni mai dia makan harta rampasan perang, habis semua. Kali ni api ni mai dan dia tak makan. Dia mai saja, dia lalu kemudian dia ke tepi. Dia tak makan harta rampasan perang tu, tak terbakar lah. Faqal, dan dia berkata, maka faqal, dan berkatalah Nabi Yusha' bin Nun, inna fikum ghulula. Kata Nabi Yusha' bin Nun, sesungguhnya dalam hampa ni ada yang khianat. Tak mana tak benar. Ada yang khianat. Mana dia apa? Dia ada bok sorok harta rampasan perang. Nabi Yusha' bin Nun tahu dah, ni api ni tak makan pasal ada orang yang dia dah ambil harta rampasan perang. Baik. Jadi ni bahaya tuan-tuan. Bahaya. Makan benda haram ni memang bahaya tuan-tuan. Tapi saya tak nafikan lah, dah jadi macam kebiasaan orang buat. Dia tak heran rezeki ni halal ke haram ke, dia tak, yang penting aku ada duit aku makan. Benar bahaya tuan-tuan. Makan harta negara, makan harta awam, bahaya. Hukum dia berat. Zaman Nabi SAW ada seorang lelaki dalam perang Khaybar. Dia ni sangat hebat perang. Hebat. Perang hebat sungguh, bersungguh-sungguh, sampailah dia mati syahid. Maka para sahabat memuji kesungguhan dia, kehebatan dia berperang sehingga mati syahid. Kemudian Nabi SAW berkata, inni arahu finnar, tapi aku tengok dia dalam api neraka. Dia orang yang sembahyang, orang yang berjuang di jalan Allah, mati syahid, tapi Nabi tengok dia dalam neraka. Pasal apa? Kerana dia telah mencuri selendang harta rampasan perang. Kata rampasan perang, dia kena susun dulu, kemudian baru buat pembahagian harta rampasan perang. Dia ada pembahagian, amir yang putuskan, panglima perang ataupun Nabi SAW. Dia ni bila dia tengok harta rampasan perang ni, dia suka, dia menarik, dia ambil kat dia. Selendang je, selendang. Fi burdatin, dia tengok selendang tu cantik, dia ambil.
dan selendang itu menjadi bahan api neraka pada dia. Bayangkan berapa ramai orang yang rasuah, tuan-tuan. Ramai orang yang makan harta negara, tuan-tuan. Yang kita tengok, kita pun terkejutlah dengar. Puluhan ribu, puluhan juta, tuan-tuan. Ini benda yang, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil harta orang lah, 100. Tuan-tuan, benda tu takkan selesai selagi tuan-tuan tak bayar kat dia. Ya. Ataupun kalau tuan-tuan dah usaha cari tak jumpa, tuan-tuan pergilah wakaf kat mana-mana, duit tu pahala niat pada dia. Bayangkan orang yang pegang harta negara, yang pegang harta mana, saya bagi contoh, tak kira lah siapa-siapa, tuan-tuan. Dia pegang mana-mana, dia jadi don kan, don ke, parlimen ke. Ada je kita tahu bila jadi don dan parlimen dia ada peruntukan turun banyak. Peruntukan turun banyak. Saya di sekolah pun saya tahu kerajaan turun dengan peruntukan di sekolah banyak. Ada guru besar, pengetua, cikgu, kadang-kadang dia tak amanah. Masuk juga ahli don, parlimen, dia pun tipu ya. Macam mana nak tipu? Boleh tipu benda ni. Macam mana nak tipu? Bukan susah nak claim, senang aja. Saya di sekolah saya pun pernah buat claim. Mana dia orang nak tipu ni boleh. Receipt boleh buat. Tahu? Receipt boleh buat. Apa yang tak boleh buat? Yang tak boleh ni kita boleh tunjuk semua. Oh ni gini ni. Kecuali audit ni datang, dia audit semua, dia nak tengok barang tu apa semua. Yang ni habis ya. Itu yang ada guru besar, pengetua kena tangkap. Yang tangkap habis ya. Tapi kalau dia tak main, boleh bohong ya. Hatta kalau don parlimen, kalau dia tak jujur, boleh sangat. Saya tahu ada don dengan parlimen yang jujur, ada, bukan tak ada. Tapi ada juga saya dengar yang memang tak jujur. Dia buat lagu mana? Oh, bukan payah dia buatlah syarikat mana ke, NGO mana ke, betul tak? Dia buat tu untuk apa? Dia nak buat dapatkan surat, dapatkan cop, dapatkan receipt, betul tak? Dia tunjuk, kemudian dah keluar dana berapa puluh juta masuk kat dia. Saya tak tahu ni tak takut pada Allah kan? Kawan ni semayang, mati syahid, sahabat Nabi, curi apa? Selendang saja. Neraka tempat dia. Main tak harta ni, benda ni cukup bahaya, tuan-tuan. Ini bukan cerita sikit, bahaya sungguh. Saya bagi contoh lain. Ada setengah orang, saya ingat, ada satu kisah tu, orang yang mana dia duduk hidup berjiran ni, dia ambil tanah jiran dia dalam 5 kaki dia ambil. 5 kaki 6 kaki dia ambil. Batu perenggan tu ada je, batu perenggan tu. Tapi disebabkan dia buat rumah dia rapat ke rumah jiran dia, dia nak ambil dalam 5-6 kaki jiran ni. Batu perenggan tu dia bubuh kandang ayam dia tanam sikit batu perenggan tu. Lepas tu dia tanam pokok lah, tanam apa lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, benda ni kita rasa biasa. Di sisi Allah berat. Hang ustaz ke, tok guru pondok ke, buat kerja lagu tu ke, susah lah, tuan-tuan. Ada satu tu saya dengar orang cerita lah. Satu orang tu dia don ke parlimen. Lama cerita lama dah lah. Saya tak boleh sebut negeri mana, tempat mana. Jadi tuan-tuan, satu orang ni dia boleh buat keluarkan geran 500 hektar atas nama dia seorang. Dia kautin lagu mana saya tak tahu. Tapi 500 hektar tu atas nama dia. Tuan-tuan, kalau 500 hektar tu kalau buat sawit kaya, tuan-tuan. Oi, senyum sampai kat telinga lah, tuan-tuan. Macam mana dia boleh keluar? Oh, cerita-cerita sampai DO pun terkejut. DO pun terkejut. Dan DO cuba ambil tindakan nak buat spot check. DO tu kena pindah. DO pun kena. Oh, kira memang super power lah dia ni. Susah nak buat. Bayangkan 500 ekar. Macam mana dia boleh buat kat dia? Yang saya tahu tu pasal ada orang yang usaha tanah kat situ. Tanah dia pun sekali kena sapu kat dia. Sapu tu yang dia bila pergi siasat pejabat tanah tu yang boleh tahu tu. Last sekali rupanya dia keluarkan kononnya dia keluarkan geran atas nama Felkra. Atas nama tentang reserve, dia keluar geran 500 ekar atas nama Felkra. Kemudian dia kata dia dah beli dah semua tanah tu daripada pemilik Felkra tu. Sedangkan pemilik tu pun tak tahu dia ada tanah dan depa pun tak dapat bayaran tu. Tapi dia cerita tipu ya. Dia keluar geran atas nama Felkra, kemudian dia tukar atas nama dia. Bila orang tanya semua, ini daripada pemilik Felkra, saya dah beli semua. Ada sebahagian orang yang dapat tanah tu dipanggil oleh SPRM. Sebab SPRM kata, sebab dengar kata hang ada tanah dan tanah hang telah dibeli orang sekian dan sekian. Dia tak tahu apa. Tapi lelaki tu senyap lagu tu ya. Nak cerita lagu mana, bayangkanlah hang tipu harta negara ni rakyat lah, tuan-tuan. Yang duduk di atas tu dia tolong susun. Dia pemimpin, dia tolong susun, dia kena adil dalam pembahagian. Tapi harta negara, harta rakyat.
Bayangkan harta rakyat 500 hektar ambil ke hang seorang. Tapi pergi haji. Haji biar. Oh, saya bila dengar cerita ni, Masya Allah. Kalau aku dengar lah, sekaki pun nak ambil dah takut. 500 hektar nak jawab apa depan Allah. Ini kalau hang dirikan masjid, 1 juta masjid pun, taubat air mata darah pun tak selesai. Buta mata menangis pasal taubat tak selesai. Saya ambil harta orang. Sahabat Nabi dia mati syahid. Orang puji dia ahli syurga. Neraka. Ni selendang je weh. Selendang je. Saya bagi contoh lain. Bagi contoh banyak ni yang saya nampak. Ada satu tempat tu. Saya tak, tapi bukan Perak lah. Bagi tahu bukan Perak. Takut tuan nanti sangka mana-mana pula. Satu tempat tu kerajaan keluarkan peruntukan untuk masjid tu berpuluh juta lah. Saya lupa berpuluh juta tu. Sebab masjid tu dia nak tambak pun dah tinggi lah. Kawasan dia di atas tasik. Tuan-tuan, bukan tasik, orang panggil apa? Lombong-lombong. Tuan-tuan tahu lombong ni bukan senang kita nak tambak, makan masa. Peruntukan yang kerajaan negeri bagi tu memang elok dah lah. Tapi tuan-tuan tahu lah, bila dah dapat daripada 10 juta, kemudian ada orang lain nak, betul tak? Sebelum nak dapat kat dia tu, ada orang lain nak projek ni. Kalau tak, hang kena bagi aku 1 juta. Kalau tak, aku cancel. Betul tak? Kalau tak, aku batalkan benda ni. Dia terpaksa bayar kawan ni 1 juta. Nanti kawan ni pun minta, hang kena bayar kat aku. Tidak, aku boleh sekat hang punya projek ni. Punya banyak dia kena bayar sebelum nak dapat projek tu. Masjid yang patut dibina dalam berapa puluh juta, kita kata 10 juta, tapi disebabkan dia nak dapat projek tu, kontraktor tu nak dapat projek tu, punya banyak dia kena bagi. Kawan ni kena bagi. Dia pun nak untung juga. Maka dia kurangkan bahan binaan. Tidak? Terpaksa kurangkan bahan binaan. Itu yang jalan rosak, masjid rosak. Tuan-tuan tahu masjid tu masa mereka buat, Allah punya cantik lah. Tersegeram indah. Tepi tu, taman tu banyak Hindu Cina. Tawa tengok. Lah ni masjid tu tak boleh duduk. Runtuh habis. Retak kiri kanan semua pakat retak. Tunggu nak roboh tuan-tuan. Piling dia buat tak elok. Mereka bila sembang dengan orang tempat tu kata asal malu dengan Cina, dengan Hindu. Asal malu tengok ni rumah Allah, buat lagu mana? Macam mana? Sebab dia kalau tuan-tuan dah buat, tuan-tuan dah kiraan cukup piling dia apa semua, dia takkan jadi lagu tu. Arkitek dia dah tahu, betul tak? Macam LCC apa semua kita buat tu. Ni bila dah kecoh dalam sudut, mula dia jadi mengarut ni. Saya tak tahulah tuan-tuan, tak bayangkanlah. Benda ni berat. Tapi kita boleh buat macam biasa kan. Macam tak ada apa kan. Kau tim ni. Baik. Tak apa tuan-tuan. Kemudian saya habiskan. Kita nak insya-Allah. Kemudian maka Nabi tahu, kata ada yang khianat. Fal yubayni min kulli kabilah rajul. Maka kata Nabi Yusha bin Nun, ketua kabilah semua kena bai'ah dengan aku. Salam dan berjanji setia. Berjanji setia ataupun berjanji tidak ada perkhianatan. Salam berbai'ah tu. Bai'ah dan berjanji untuk taat dan patuh pada Nabi Yusha bin Nun. Semua ketua kabilah. Kemudian falizqat yadu rajulaini aw thalatha biyadihi. Falizqat yadu rajulun biyadihi faqal. Masa Nabi Yusha bin Nun ni berbai'ah dengan ketua-ketua kabilah ni, daripada 12 ketua ketua Bani Israel ni, panjanglah cerita tapi dia ada 12 ketua kabilah. Masa salam ni, bai'ah ni, melekat tangan seorang pemimpin kabilah, tangan dia melekat, tak boleh cabut. Nabi Yusha bin Nun kata dalam kabilah hang ada yang khianat. Kemudian fal tubayani qabilatuk. Nabi Yusha bin Nun kata semua kabilah hang ni semua kena berbai'ah dengan aku. Salam, berjanji setia, tidak taat, ingkar ataupun tidak khianat. Falaziqat yadu rajulaini aw salatu bi yadihi. Maka ada 2-3 orang lelaki yang tangan dia bila pegang Nabi Yusha bin Nun lekat, tak boleh cabut. Ada 2-3 orang. Boleh jadi 2 orang, boleh jadi 3 orang lah. Begitu. Kemudian faqal, Nabi Yusha bin Nun kata, fikumul ghulul, hampa bertiga ni khianat. Nabi Yusha bin Nun kata hampa bertiga ni khianat, tak amanah lah, tak jujur. Faja'u bi ra'si misli ra'si baqaratin min adh-dhahab. Maka dia 3 orang ni pun pergi ambil kepala lembu daripada emas. Agak-agak nilai dia apa tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi kepala lembu emas tuan-tuan. Emas ni kalau pergi beli
kalau tuan-tuan pergi beli rantai bini tuan-tuan, berat berapa? Tak berat dalam 50 gram. 50 gram? Oh, terbeliak mata orang dengar. Baru 50 gram. Beli berapa ni cincin ni? Tak, rantai ni dalam 25 gram. 25 gram pun orang dengar terangah dah. 25 gram. Ini bukan 25 gram, ni kepala lembu emas. Kepala lembu emas. Dan tuan-tuan tahu, tuan-tuan tengok cerita Alibaba tu kan, yang dia angkat apa, dia pergi apa, yak nisong sama ringsing mata gaji, yang dia pergi ambil naik basikal emas dalam tu kan, siling emas. Tuan-tuan tahu kalau di alam sebenar seorang lelaki tak boleh angkat, berat. Emas lebih berat daripada besi. Emas ni dia padu, padat, dia berat. Emas kalau besar ni, saya ingat dah 2 kilo ke 3 kilo kat besar ni. Emas dia sangat padat. Ni kalau besar ni, berapa ni? Selain dekat 10 dah, agak lebih lagi besar ni. Emas berat. Ni kepala lembu tu kena 3 orang ambil tu. 3 orang angkat kepala lembu, berat. Kepala lembu emas. Ni harga agak berapa ni? Kalau nilai kita ni juta tuan-tuan, gitulah, kita berjuta. Juta lah nilai dia ni. Baik, kemudian depa pun letak, yalah siapa tak kalau lembu mata tuan-tuan tengok kepala lembu emas. Kemudian fawada'aha faja'atin nar fa'akalatha. Bila depa letak kepala lembu emas tu, maka datang lagi sekali api tu, dia makan semua, habis semua. Baik. Kemudian falam tahalla ghanaim li ahadin qablana, kata Nabi SAW, harta rampasan perang tidak pernah dihalalkan bagi orang sebelum kita. Sebelum umat Muhammad SAW tak dibenarkan maka harta rampasan perang. Summa ahallallahu lana al-ghanaim lama ra'ana dha'fana wa ajdana fa'alana Allah fa'ahallaha lana. Kemudian Allah halalkan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana lemahnya umat Nabi Muhammad, kurangnya hartanya, maka Allah halalkan. Nak banding dengan umat Nabi Musa ni tuan-tuan, dia ni senang. Kenapa saya kata senang? Dia ni tak ada makan, dapat manna wa salwa. Itu Allah Ta'ala bagi turun pada langit. Senang hidup dia. Semayang pun 4 waktu ya. Betul tak? Semayang pun 2 waktu ya. 4 rakaat. Makan pula di padang teh tu tak ada makan, Allah Ta'ala turun makanan daripada syurga. Manna dengan salwa. Nah, manna ni katanya madu. Ada yang kata Arabic gum. Ada yang kata lebih sedap daripada madu lagi, daripada syurga. Salwa burung puyuh. Kalau tu burung puyuh, tapi bukan burung puyuh macam kita kenal je. Burung puyuh tu pada syurga. Sedap daging dia. Senang nak makan, ada makan tuan-tuan. Kita umat Muhammad SAW tak pernah minta lagu tu. Tak pernah minta makan daripada langit lah. Tak pernah. Jadi Allah Ta'ala